Nak bagi Nabi kenal kita macam mana? Nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan menghidupkan apa yang Nabi buat, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut, faman ahya bisunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Macam itulah sayangnya Nabi kat kita, sebab Nabi tak bagi standard yang susah-susah. Nabi bagi yang senang-senang. Selawat tadi nak ikutkan bukan susah pun, tapi ramai yang tak buat. Sunnah Nabi, Nabi kata, faman ahya bisunnati, siapa hidupkan satu sunnahku. Nabi bukan cakap 5, bukan cakap 3, bukan cakap 10, satu. Maknanya Nabi ni nak bagi hint, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Barat. Apa sunnah yang paling senang? Pertama, minum. Minum paling senang. Macam mana? Ni saya tunjukkan. Bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengurusi acara, Bahagia Major General Hassan bin Embong, Panglima 1 Division, Bahagia Brigadier General Haji Azlan bin Abu Bakar, Ketua Pengarah Takbir dan Logistik Pemerintahan Medan Timur Tentera Darat, Yang Berusaha Brigadier General Muhammad Kamil bin Haji Abdul Latif, Panglima 3 Brigade Merangkap Pengurusi Masjid Salahuddin Al-Ayubi, Camp Penrisen, pegawai kanan, perwira-perwira, SMR, para prajurit, seterusnya para jemaah muslimin muslimat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu wa taala malam ni dapat kita bersama-sama dengan limpah dan izinnya untuk bersama di dalam majlis Maulidur Rasul, yang mana kita dah mulakan dengan kasidah, berlanjut-lanjut kaki kan, sadap kan, ya hana kan, kita tadi leko kan. Alhamdulillah, sebab itu salah satu cara kita mengingati Nabi kita. Dan Nabi sebut, tidak beriman seseorang daripada kamu sehingga aku lebih dikasihi oleh kamu berbanding dengan anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selainnya. Maknanya kena sayang Nabi, kan? Kena sayang Nabi lebih daripada yang lain. Setiap tahun kita menyambut, kan? Menyambut birthday Nabi, Maulidur Rasul. Ada yang buat pada hari cuti, ada yang buat pada hari sebelum cuti Maulidur Rasul, ada yang buat sebelum 12 Rabiul Awal, ada yang buat lepas, ada yang buat pada bulan 8 lagi, bulan 9, bulan 10. Malahan kalau di Johor, sepanjang tahun ceramah maulud. Selagi mana belum puasa, dia buat ceramah maulud, tak ada masalah. Satu-satunya manusia dalam dunia ni, walaupun dia dah tak ada, masih lagi orang celebrate birthday dia. Manusia lain cubalah kita buat sambutan birthday untuk arwah atuk kita. Kita buatlah. Panggil orang ramai datang kan. Birthday boynya mana? Datang je dah dulu, kata kan. Kita pun keluar kek bagi semua makan. Orang pun tanya mana birthday boynya dah lama meninggal dah. Tengok. Tak gila sewel khabar kat orang. Tapi untuk Nabi kita tak ada masalah. Satu yang orang celebrate birthday dia walaupun dia dah lama tak ada. Dan kenapa kita celebrate birthday ni? Sebab ada yang sebut
Tak boleh. Ada golongan-golongan tertentu yang lahir salah hari bulan tu. Dia cakap celebrate kalau kita sambut Maulid Rasul ni tak boleh dia kata. Dah, Nabi tak buat. Tapi apa tujuannya kita ni menyambut sambutan Maulid Rasul? Antaranya sebab kita nak mengingatkan kembali perjuangan Nabi dalam menyebarkan agama Allah. Begitu juga kita nak mengingatkan kembali kesusahan, kepayahan, pengajaran di sebalik perjuangan Nabi untuk menyebarkan dakwah di muka bumi Allah ini. Dan kalau andai kata kita ni tak mengingat Nabi, tiap tahun kita tak buat program ni, mungkin kadang-kadang kita terlupa, ada kemungkinan kan. Celebrate malam tahun baru bukan main lagi, shut countdown kan. Tapi celebrate birthday Nabi ni tak perlulah sampai macam tu, tapi memadai kita berselawat banyak-banyak kan, dan juga kita juga mengenang akan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, Allah bagi tahu pada hari ini aku telah sempurnakan bagi kamu agama kamu dan aku telah cukupkan nikmatku kepada kamu dan aku telah redakan Islam itu menjadi agama untuk kamu. Surah Al-Maidah ayat yang ketiga menggambarkan penyempurnaan amanah yang besar tersebut, memberikan kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh alam. Dan apabila Nabi telah tiada, kita masih lagi bertanggungjawab untuk menyebarkan agamanya. Tapi sayangnya hari ini umat Islam hanya di kalangan kita ni kebanyakannya hanya mematuhi agama dalam aspek ritual keagamaan sahaja, sedangkan ruh sebenar untuk membentuk dalam diri kita ni dengan Islam yang sebenar-benarnya ada kalanya tidak berlaku. Akibatnya pelbagailah masalah yang timbul, baik daripada aspek akhlak, sosial, ekonomi dan sebagainya. Sebab umat akhir zaman ini cabarannya besar, adanya ujian-ujian, sehingga kan Nabi sebut akan tiba masanya nanti umat Islam di seluruh dunia dikerumuni oleh bangsa-bangsa seluruh dunia seolah-olah ingin menjamah hidangan. Apa hal pula kan? Sahabat tanya, kenapa begitu ya Rasulullah? Kenapa semuanya mengelilingi macam nak menjamah hidangan pula? Adakah pada ketika itu umat Islam tak ramai? Maka Nabi jawab, bahkan umat Islam begitu ramai sekali jumlah bilangannya, tetapi tak ubah umpama ibarat buih-buih di lautan. Buih ke laut memang tak kuat lah, kena angin pecah, terusik sikit pecah, bergarit memecah. Tahu tak bergarit? Lembut bergarit ni berbelaga lah, belaga pun pecah. Jadi kenapa keadaannya begitu? Bahkan dicabutkan perasaan takut di kalangan musuh-musuh Islam. Kenapa? Kerana pada ketika itu umat Islam dilanda satu penyakit yang dinamakan sebagai penyakit wahan. Penyakit wahan ni apa? Penyakit wahan ini cinta dunia dan takut mati. Bila terlampau cintakan dunia, dah dapat macam-macam dekat dunia, dia takut nak mati sebab belum puas lagi menikmati nikmat dunia. Tanda-tanda gila dunia ada 3. Pertama harta, harta, yang kedua pasangan, yang ketiga kedudukan. Sayang dengan kedudukan, sayang nak lepaskan, takut pula mati. Macam tu juga. Ada duit banyak, sayang pula kalau mati tak sempat belanja duit ni. Habis apa suruh ada duit banyak? Cari lagi pun tak ada, lagi takut mati. Nampak tak? Kena sedar, yang muda dengan sehat mencari duit, yang tua dengan duit mencari sehat. Faham tak? Jangan terpedaya dengan muda sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sehat sebab mati tak syarat sakit. Ada orang elok malam ni kan, elok ya hana semua rontak-rontak, contoh
Tiba-tiba besok dah tak bangun. Malam tadi patutlah dia beria malam tadi, contohlah. Macam-macam lah. Malam tadi elok dengar ceramah. Tiba-tiba dah besok tak bangun. Aku dah cakap jangan duduk kat tiang. Contoh. Jangan balik. Contoh. Kan, kadang bukannya contoh kan. Jadi tiba tak bangun. Orang Melayu ni dia gemar macam tu. Kan, ada je teori-teori dia. Ya. Jadi jangan ambil gambar bertiga, dia kata. Nanti tengah-tengah mati. Dia tak tahu yang tikal yang tepi sekali pun boleh mati. Kan? Jadi inilah yang berlaku. Cinta dunia, takut mati. Ubat dia macam mana? Jihad dan keyakinan. Jihad apa? Lawan perasaan hawa nafsu. Kan? Dah pasal hawa nafsu yang nak mengejar dunia ni kena lawan. Satu lagi keyakinan. Sebab tak yakin dengan akhirat, tak yakin dengan mati, itu sebab dia gila cari harta dunia. Tuan-tuan kan tengok manusia yang pelik-pelik ni, dah batuk-batuk pun nak lagi. Batuk lagi banyak pada bercakap. Macam mana tu? Takkan tak sedar lagi. Cuba tu tengok nama zaman Nabi Yakub tu. Nabi Yakub antara Nabi yang berkawan dengan malaikat maut. Malaikat maut datang, ziarah dia, berbual dia, berbual. Jangan main-main. Punya rapat kamcing dengan malaikat maut. Bila malaikat maut datang ni, kau datang ni nak cabut nyawa aku ke? Kau nak ziarah aku nak ziarah kau. Wahai Yakub, cuba kalau kita dapat peluang kawan baik dengan malaikat maut, jam lepak minum dekat kedai makan kan, kawan-kawan tanya, siapa tu? Kau buat perangai, aku suruh dia cabut nyawa kau. Macam tu lah. Kalau kawan agaknya lah kan. Silap-silap orang yang berpengaruh pun semua cari kita. Kau tolonglah tanya sikit. Kan? Ketika Nabi Yakub kata pada malaikat maut, aku minta tolong dengan kau, boleh? Khabarkanlah wahai sahabatku, apa yang kau inginkan. Kalau boleh, kalau kau nak cabut nyawa aku tu, janganlah main cabutnya, bagilah signal-signal dulu. Dia cakap macam tu, jangan kau bimbang wahai Yakub. Aku akan bagi kau sekurang-kurangnya 3 utusan sebelum aku cabut nyawa kau. 3 utusan tu 3 tanda lah. Legalah Nabi Yakub. Setiap hari lepas tu tanya, kau datang ni nak ziarah aku, nak cabut nyawa aku, ziarah kau. Selama beberapa ketika datang lagi, aku nak ziarah kau. Sampailah satu ketika, wahai Yakub, sesungguhnya kali ini aku datang, aku nak mencabut nyawa kau. Terkejutlah dia. Dulu kau janji dengan aku, kau nak bagi aku 3 utusan. Sesungguhnya aku dah bagi 3 utusan tu kat kau, wahai Yakub. Apakah utusan tu? Yang pertama, ini soalan bocor. Badan kau yang tegap sudah mula menjadi lemah. Tak ada rasa. Kedua, badan kau yang tegak sudah mula menjadi bongkok. Dah dulu. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Kalau dah ada 3-3 ni, standby. Apa susah? Kan? Ini soalan bocor ni. Kan? Baguslah. Kita prepare. Itu sebab Nabi kita sayang kat kita. Nabi kata, ya Allah, umatku janganlah kau bagi umur panjang-panjang, ya Allah. Nabi minta. Sebab apa? Sebab itu. Ada yang tanya, kalau Nabi sayang, biarlah kau panjang. Kenapa lah kalau Nabi minta umur jangan panjang pula? Sebab Nabi kenal umat dia. Nabi kenal umat dia. Kalau bagi 2 lembah emas, nescaya dia akan minta lembah yang ketiga. Tu umat dia tahu. Tak boleh sikit. Kalau bagi umur panjang, dia nak lagi. Tu sebab Nabi jangan panjang-panjang. Rakyat Malaysia kalau tengok kajian, paling lama umur 60 tahun. Kalau 70 tahun bonus, 80 tahun ekstra, 90 tahun gegar vaganza. Kalau sampai 100 tahun, naiklah muka dekat simpang kampung tu, manusia tertua di kampung tu. Ada tuan. Jadi senang, kita boleh bajet umur kita. Masuk 50 tu, aku ni dah tak ada apa dah. Dah tua dah. Tak lama dah. Dia nak mula fikir, sepatutnya. Bayangkan kalau umur kita macam umat Nabi Nuh, 950 tahun. Kosong masjid ni. Silap-silap yang pasang kamera ni, dia on kamera, kita tahu, saya balik dulu, dah tolak off. Dia pun
Ha. Bayangkan umur 950 tahun. Kau berapa lama lagi nak pencen? Adalah 700 tahun lagi lama nak tunggu. Kan contoh lah kan. Sekarang pun 50 60 pun tak larat. Betul tak? Tu dia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, umatku akan ditimpa penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu. Sahabat bertanya, apakah penyakit-penyakit yang pernah menimpa umat terdahulu itu? Nabi SAW menjawab, berdasarkan hadis riwayat Al-Hakim, yang pertama, terlalu banyak bersukaria. Nak happy-happy, nak pesta-pesta banyak, nak buat hiburan banyak-banyak, cuba tengok rancangan hiburan, nak menyampaikan anugerah-anugerah berapa banyak. Setahun tak berapa kali anugerah bintang popular. Tak popular-popular juga lagi, macam-macam anugerah bagi. Kan? Macam tadi, kumpulan tadi, silap-silap dicalonkan tu. Kan? Cara dia hentak tu, boleh pergi tu. Yang kedua, terlalu mewah, tu penyakit orang dulu. Ketiga, mengumpulkan harta sebanyak mungkin. Keempat, penipuan dalam merebut harta benda dunia. Kelima, saling memarahi. Enam, dengki mendengki sehingga menzalimi antara satu sama lain. Jadi, apakah ubatnya? Berbaliklah kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi. Dan kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kena sedar sampai masa kita akan mati. Dunia yang kita kumpul untuk kita tinggalkan, tapi akhirat untuk kita datangi. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Faham tak tu? Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia itu sementara sifatnya, apatah lagi yang ada di dalam dunia, lebih lagi sementara. Fenomena akhir zaman, rumah makin besar, orang makin tak ada. Bukannya rumah makin besar, orang makin ramai. Dalam rumah anak makin besar, seorang-seorang masuk asrama, seorang masuk universiti, seorang kahwin langsung tinggal rumah anak. Rumah makin besar, orang makin tak ada. Melancong satu dunia, jiran sebelah rumah pun tak kenal. Pendapatan semakin tinggi, ketentraman jiwa semakin kurang. Ilmu semakin tinggi, adab semakin rendah. Apa lagi? Teman-teman di media sosial semakin ramai, teman sejati jauh sekali. Air minuman semakin banyak jenis, air bersih semakin kurang. Extra jos, tembici, temikai leci, kopi kai, kopi campur temikai, macam-macam. Perubatan semakin canggih, penyakit semakin banyak. 3 bulan lepas penyakit baru dikesan, selsema tomato. Gila betul penyakit tu. Selsema tomato. Selsema tomato ni dia sakit sendi dengan demam, menjangkiti warga emas dan juga kanak-kanak. Apa lagi? Belajar semakin mudah, guru semakin tidak dihargai. Betul tak? Belajar, semua boleh belajar kat YouTube, belajar kat Facebook. Tiba-tiba semua dibantainya. Ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul, ustaz ni tak betul. Sebab Syamsul Debat, kau ustaz baru nak start. Dia saudara Syamsul Debat sebenarnya, SSD. Sebab bila letak Ustaz Syamsul Debat USD, mahal, takut tak boleh bayar. Macam mana tadi? Apa tulis tu kan? Ya. Kan semua tak betul, orang ni tak betul, orang ni tak betul. Begitu juga manusia semakin ramai, kebenaran semakin kurang. Dan begitu juga teknologi maklumat semakin canggih, fitnah dan aib semakin tersebar. Kita ada 6 zaman. Zaman Nabi, zaman sahabat, zaman kejatuhan kerajaan Islam, zaman fitnah, zaman kebangkitan Islam, dan juga zaman kiamat. Kita sekarang berada pada zaman fitnah, yang mana fitnah lagi orang suka daripada dengar benda betul. Contoh, dengar-dengarnya Imam Masjid Salahuddin Al-Ayyubi tu kahwin lagi. Kecoh. Berita tu cepat tersebar. Dengar-dengar imam pergi haji tu ni, tahu. Setakat tu tak berkembang cerita tu.
Sebab orang nak dengar benda-benda sensasi. Itu sebabnya rancangan televisyen hari Ahad pukul 11 tu, yang dekat TV3 tu dapat sambutan hangat. Sebab banyak melaga-laga cerita pasal orang mengumpat fitnah dalam tu banyak. Orang suka. Kan? Asyik baik kita tak suka. Kita tak ada masa tengok dunia semua tu ayat kan. Jadi kita ni duduk kat dunia ni sementara akhirat besok kita akan dibangkitkan. Akhirat besok kita akan dibangkitkan dengan keadaan telanjang bulat. Telanjang tanpa sibuk tengok orang lain punya. Faham? Tak ada masa tu. Wui. Tak ada. Samsul debat ke tu? Tak ada. Panglima pun ada? Tak ada. Tak ada. Masa tu nampak panglima lagi, panglima nampak kita lagi, kita nampak orang lagi, kita nampak isteri lagi, isteri nampak kita lagi. Orang tu nampak isteri lagi, nampak isteri lagi. Ramai betul isteri dia. Umur isteri lagi juga. Nampak anak lagi, anak nampak mak ayah lagi. Sebab apa? Takut kena tuntut. Masa tu semua menyelamatkan diri. Digambarkan perjalanan pada ketika itu. Ada yang berjalan kaki, ada yang merangkak, ada yang melutut. Malahan yang paling hina, ada yang berjalan dengan muka. Muka kat bawah, kaki ke atas. Kita berjalan tanpa kasut, macam mana kaki kita takut pijak. Bayangkan berjalan dengan muka. Masa tu matahari jaraknya sejengkal. Sejengkal. Sekarang yang berjuta-juta batu jengkal pun tak tahan. Tak on ke aircon ni. Makanya masjid punya bosa tapi panih. Contoh. Saya tak cakap lah saya okey je. Ni contoh. Kan? Jadi makna kata sejengkal matahari malahan menyebabkan ada yang berpeluh. Ikut amalan masing-masing. Peluh tu banjir peluh tu. Ada yang paras buku lali, ada paras lutut, ada paras pinggang, ada paras telinga, ada yang lemas terus pun ada. Malahan ada yang menyatakan, ya Allah, masukkanlah aku ke dalam neraka terus ya Allah. Tak tahan aku duduk kat padang mahsyar ni ya Allah. Nampak tak? Padahal neraka lagi teruk pada tu. Pada ketika itu, saya ringkaskanlah. Kalau cerita padang mahsyar ni, cerita akhirat ni, panjang. Tak sempat, maknanya memang confirm kena panggil lagi ni. Macam tu. Sebab tak sempat nak cerita ni kan. Jadi masa tu semua mencari-cari bantuan, cari pertolongan, cari talian hayat. Jumpa dengan Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, bantu aku. Wahai Nabi Adam. Nabi Adam kata apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Jalan lagi cari bantuan, jumpa dengan Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, bantu aku. Wahai Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim jawab apa? Nafsi, nafsi, sendiri-sendiri. Tapi tolong dah. Jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Nabi Musa, bantu aku. Wahai Nabi Musa. Nabi Musa kata, nafsi, nafsi. Tak ada siapa boleh tolong kau ni. Muhammad yang boleh tolong kau ni. Nabi Musa saya cakap macam tu. Sebab boleh cam umat Muhammad macam mana rupa ni. Lain, saiz dia lain. Rupa ni lain. Kan? Dekat dahi tu agaknya ada tulis ni umat Muhammad. Agaknya lah. Masalahnya, jarak masa antara satu Nabi nak jumpa Nabi lain, jarak perjalanannya 1000 tahun. Ni saya ringkaskan cerita ni. Tidak tak balik saya ni. Last kali jumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Masa tu kita minta bantuan Nabi. Kita nak cari apa? Kita nak cari apa dengan Nabi kita? Syafiqah apa dah? Syafaat. Sebut betul-betul. Jangan macam syafiqah tadi. Cari syafaat. Syafaat ni ada pandangan kata antara syafaat yang Nabi boleh bagi. Pertama, dapat keringanan di padang mahsyar, tak teruk sangat banding orang lain. Yang kedua, kita dapat masuk syurga tanpa hisap. Mudah-mudahan kita masuk dalam golongan itu. Amin. Yang ketiga, dah masuk dalam neraka dah. Tapi disebabkan ada sekelumit, secebis keimanan kita kepada Allah dan Rasul, Nabi datang selamatkan kita. Arahan transfer serta merta masuk dalam syurga. Tapi kalau nombor 3 tu pun tak dapat, berhentilah jadi orang. Tak ada gunanya hidup kalau yang nombor 3 tu pun kita tak ada. Secebis pun tak ada. Apa cer?
Duduk dekat masjid macam ni Salahuddin Al-Ayyubi, kau dengar imam baca dah macam Masjid Nabawi. Kan? Sebab saya difahamkan masjid ni memang tiap-tiap malam ramai macam ni. Kalau galak ada terang kan. Nak confirm yang tadi tu kan. Tapi memang betul. Kita nak cari syafaat, mudah-mudahan kita dapat. So nak dapat syafaat Nabi ni, kalau kita jumpa Nabi, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kalau Nabi kata, ummati, ummati, umatku, umatku. Dia sebut umatku, dia panggil kita, bertuahlah kita. Maknanya Nabi kenal kita. Kalau Nabi panggil, kalau kita panggil, ya Rasulullah bantu aku ya Rasulullah. Kau siapa? Aku tak kenal kau siapa. Itulah hari yang paling sia-sia buat kita. Kan? Kadang-kadang nak tahu macam mana Nabi nak kenal kita, simple je. Ada 2 password. Salah satu passwordnya adalah kena selalu sebut nama Nabi. Selalu sebut nama Nabi. Contoh tadi waktu selawat tadi. Kan? Ya Hanana, ya Hanana. Kan ada. Sallallahu ala Muhammad. Itu selawat kali. Tapi kalau tadi ada yang tak ikut tadi, sedangkan skrip dah ada kat depan, godang skrip tu. Komen besar kan. Ada yang mimingnya. Barangkali Nabi dengar, ya Rasulullah bantu aku Rasulullah. Aku macam pernah dengar suara ni. Tapi kat mana? Sebab tak cam sangat, sebab apa? Punca kita tak sungguh-sungguh sebut nama Nabi betul-betul. Bayangkan Nabi Musa dulu waktu berbual dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi Musa ni Allah bagi kelebihan. Dia boleh bercakap direct dengan Allah Taala. Tapi dia tak pernah jumpa, hanya boleh bercakap je. Allah beritahu, wahai Musa, barang siapa mati nanti bertemu dengan aku dan dia tidak beriman dengan Ahmad, saya akan kumasukkan dia ke dalam api neraka. Nabi Musa pun tanya, Ahmad ni siapa? Rupanya itulah Nabi kita. Nabi kita atas dunia disebut Muhammad namanya, di langit namanya Ahmad. Siapa nama Ahmad sini baik panggil elok. Tak kisahlah Ahmad mana, Ahmad Kobun, Ahmad Tayar, Ahmad Simpang, Ahmad mana, Ahmad Division 3. 3 Division. Division 3 pula kan. Tak kisahlah. Buat panggil elok sebab bawa nama Nabi. Itu sebab Nabi sebut, faman ahabba syai'an aksara bizikri. Barang siapa suka sesuatu akan selalu menyebut-nyebut. Itu sebab penyanyi-penyanyi tu kalau dia suka dekat perempuan tu, dia buat lagu nama perempuan. Zai 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 Zai. Suzana, Isabella, suka dekat Isabella. Mira Edora, Siti Haida, Siti Haida. Zalika Zalika Zalika. Amalina, suka kat budak India tu pun suka budak Melayu tu. Kan? Apa lagi? Macam-macam. Yang baru ni dah lama mati, tiba dia balik. Tiara. Nama perempuan. Kan? Azlan tak ada. Tak ada. Samsul debat lagi tak ada. Kan? Tapi ada seorang lelaki namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada selawat disebut namanya. Dan Nabi sebut, inna aulan nasi bi yaumil qiyamah aksarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat kelak adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Tak kisah tu kita barak sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Nabi salamun alaihi. Besarlah. Mana lagu ada? Alfa sallu ala nabi khatamur rusulil kiram. Tu belum ada gondang lagi tu. Mana? Alfa sallu, 1000 selawat ala nabi, ke atas Nabi.
Khatamur rusulil kiram. Rasul yang terakhir yang mulia. Tak sah. Dia ada lirik dia tu. Ngawiti ingsun iki syiiran kelawan muji marang pangeran kang gawe langit bumi ne. Faham tak maksudnya? Saya pun tak faham tu. Dia selawat syair Jawa, tengok dalam YouTube ada. Saya tanya maklum saya pun tak dapat bagi maksud dia sebab dia Jawa halus betul. Sebab belah mak saya Jawa, belah ayah saya Minang, tu muka saya macam Pan Asia sikit tu. Jawa campur Minang jadi janang, bantai lah kan. Selawat ke atas Nabi. Dan Nabi sebut Al-Bakhil. Apa maksud bakhil? Apa maksud bakhil? Oh, pandai bahasa Arab orang sini. Belajar bahasa Arab dengan Ustaz Piramli dalam kitab Labu-Labi. Haji Bakhil. Kan? Nabi sebut al-bakhilu allazi zubtu indahu falam salli alaih. Orang yang paling kedekut bila sebut nama aku dia tak selawat. Nabi sebut. Orang yang sallallahu ala Muhammad, dia pun lah selawat pula dia. Dia ketika yang kamu lah, dia tak selawat. Jadi dengan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ingat, hanya untuk Nabi saja. Kalau nama suaminya Muhammad, isteri panggil daripada dapur, Bang Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jangan. Hanya untuk Nabi je, jangan pukul kata pula. Faham tu, ingat tu. Jadi pernah disebutkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ketika zaman sahabat, ada seorang sahabat tu dia bermimpi bertemu dengan Rasulullah. Dia pandang Nabi, Nabi memalingkan wajah Nabi. Ya Rasulullah, kenapa kau memalingkan wajahmu? Kau marah ke aku ke? Tak, aku tak marah kau. Nabi, kenapa? Sesungguhnya aku tak kenal akan kau. Mana boleh kau tak kenal aku? Semua orang menyatakan bahawa engkau lebih kenal umat kau lebih daripada kau kenal mak ayah kau sendiri. Maka Nabi jawab, memang benar. Aku lebih kenal umatku daripada aku kenal mak ayah aku sendiri. Tetapi aku tak kenal akan kau. Kerana sepanjang hayat kau tidak pernah sekalipun engkau berselawat kepada aku. Terjaga dia daripada tidur, menangis dia. Dan mulai saat itu dia mewajibkan dirinya untuk berselawat ke atas Nabi tak kurang 50 kali. Selang beberapa minggu dia bertemu dengan Nabi sekali lagi dalam mimpi. Nabi sebut, sesungguhnya kali ini aku sudah kenal akan engkau. Jadi jangan jadi orang yang kedekut. Kenapa disebutkan kedekut? Kenapa? Di dalam kitab Penenang Jiwa daripada Imam Al-Ghazali menggambarkan, cuba tengok dekat dalam tajuk Mahabbah Kecintaan kepada Nabi. Digambarkan malaikat itu kepalanya sampai bawah arasy Allah, kakinya sampai ke dasar bumi yang ketujuh. Sayap yang sebelah tutup bahagian barat bumi, sayap yang sebelah lagi tutup bahagian timur bumi. Dan bulu-bulunya pada sayap ni tadi menyamai jumlah makhluk yang ada dalam dunia ni. Besar ke tak besar malaikat ni? Pada kita besar, tapi itu dikatakan baru menyerupai saiz malaikat Jibril. Paling kecil dia tu. Malahan ada yang lagi besar lagi. Cuma digambarkan setiap kali seorang umat Muhammad berselawat ke atas Nabi, kita selawat aja, Allah akan perintahkan malaikat yang saiz tu tadi untuk menyelam ke dalam lautan nur arasy Allah. Kemudian dia keluar balik daripada kolam tu, kemudian dia akan mengibaskan sayapnya, kemudian gugurlah titisan daripada bulu-bulu yang menyamai jumlah makhluk tadi. Begitulah banyaknya jumlah malaikat mendoakan keampunan dan kesejahteraan
orang-orang yang berselawat sampai hari kiamat. Maka betul tak orang tak berselawat tu kodokut? Bapak kodokut tentu. Memang gila-gila punya kedekut. Bukan sikit-sikit. Rugi kita kalau kita tak selawat ke atas Nabi. Faham Selawat banyak-banyak. Inna awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsarhum alayya salatan. Orang yang paling baik di sisiku pada hari kiamat adalah orang yang banyak berselawat kepada aku. Selawat banyak-banyak. Tu sebab hari tu waktu PKP tak ada orang buat arakan. Buatnya selawat dalam rumah kita. Sallallahu ala Muhammad. Selawat ramai-ramai. Ya? Begitu juga password yang kedua. Nak bagi Nabi kenal kita macam mana? Nak bagi Nabi kenal kita adalah dengan menghidupkan apa yang Nabi buat, iaitu hidupkan sunnah Nabi. Hidupkan sunnah Nabi. Nabi sebut faman ahya bi sunnati faqad ahabbani, faman ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang hidupkan satu sunnahku, maka dia sayangkan aku, dan siapa sayangkan aku akan bersama-sama dengan aku di dalam syurga. Macam itulah sayangnya Nabi kat kita. Sebab Nabi tak bagi standard yang susah-susah. Nabi bagi yang senang-senang. Selawat tadi nak ikutkan bukan susah pun, tapi ramai yang tak buat. Sunnah Nabi, Nabi kata faman ahya bi sunnati, siapa hidupkan satu sunnahku. Nabi bukan cakap 5, bukan cakap 3, bukan cakap 10, satu. Maknanya Nabi ni nak bagi hint, tak boleh buat semua, jangan tinggal semua. Barat. Apa sunnah yang paling senang? Pertama, minum. Minum paling senang. Macam mana? Ni saya tunjukkan. Bukan nak minum sangat, nak bagi faham. Bila kita minum, cara Nabi minum, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Nabi minum paling kurang 3 teguk. Bismillahirrahmanirrahim. Contoh. Bukan air panas pun, tapi sejuk. Minum macam tu sikit, nampak tertib. Lebih tak apa, jangan kurang. Nampak? Tapi kalau kita minum macam ni, tak dapat pada sunnah. Tapi insyaAllah hilang dahaga. Nabi ajar kita minum air masak. Kedua, makan. Macam mana cara Nabi makan? Nabi makan buah tamar. Kita pun makan buah tamar. Jangan cakap memanglah masa tu tak ada McD ke pun, jangan sebut. Makan buah tamar ni sunnah Nabi. 2 makanan yang memang kena ada kat rumah orang Islam. Pertamanya buah tamar, keduanya madu. Faham orang perempuan? Siapkan untuk suami madu lebah. Sebelum aku dia kena komplain, jangan panggil dah bercamah ni menghasut, baik aku betulkan. Buah tamar kan, habatus sauda kan. Buah tamar Nabi makan paling kurang 3 biji. Nabi sebut barang siapa yang mengamalkan buah tamar setiap hari akan dijauhkan padanya penyakit keracunan, termasuklah sihir. Nampak? Ada bab. Macam mana cara Nabi makan? Demi makan sebelum lapar, berhenti sebelum kenyang. Kita selagi belum kenyang jangan kau berhenti. Itu gitu. Nampak tak? Simple dia. Wangi-wangian. Nabi ajar kita pakai wangi-wangian. Kita pakai wangi-wangian tu satu. Satu lagi, kalau kita beli wangi-wangian tu, kita tanya kawan kita, okey tak bau ni? Tak okey lah, tengik sikit. Oh ya ke? Yang ni okey tak? Ini okey. Ini okey Dia beli sebab dah tanya semua orang. Sebab nak pilih yang terbaik. Dapat satu lagi sunnah Nabi. Sebab Nabi akan pilih wangi-wangian yang terbaik.
Apa lagi? Sunnah Nabi. Nabi bagi salam. Akhlak Nabi, Nabi bagi salam. Dalam banyak keadaan dengan sahabat, Nabi bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi bagi salam. Sampaikan sahabat, ada yang satu riwayat tu, sahabat tu menyorok balik dinding tu. Sebab dia nak bagi salam dulu dengan Nabi. Tak sempat bagi salam, Nabi bagi salam dulu. Apa hukum bagi salam? Sunat. Hukum jawab salam? Wajib. Tapi ada salam yang tak wajib dijawab. Pertama, salam yang main-main. Contohnya kutu lepak tepi jalan tu mengacau anak dara. Assalamualaikum. Tak jawab dosa. Pit. Itu tak payah jawab. Kan? Tak payah jawab pun tak apa. Tak ada masalah orang perempuan. Berdosanya aku tak menjawab salam tu, tak payah. Yang kedua, salam di tanah perkuburan. Kita pun tak mau mendengar jawapannya. Assalamualaikum ya ahli kubur. Salam, lama tak nampak. Bunyi dia. Yang ketiga, salam dekat tandas. Kita singgah dekat tandas tu, nampak banyak pintu tu kan. Kita punya riang jumpa toilet. Assalamualaikum semua. Meneran kawan tu jawab, salam. Dan begitu juga tak perlu dijawab salam yang dilafazkan oleh imam di penghujung solat, jangan kau jawab. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia lah nampak imam, salam imam. Apa jangan buat benda tu. Terperanjat imam juga tak usah ya. Bagi salam. Nabi ni sangat, bayangkan Nabi ni ketua. Nabi ni ketua angkatan tentera, ketua negara. Nabi bagi salam dulu. Makna nak beritahu salam itu tidak jatuhkan maruah dan kedudukan kita. Kadang-kadang dekat kampung-kampung tu orang tua, kau tak nampak orang tua ni bagi salam boleh tak? Oh, marah budak tu. Engkau bagi salam apa salah? Tu dia. Nampak tak? Bagi salam. Assalamualaikum. Apa hal ramai-ramai ni? Pakcik, bagi salam pakcik. Berperasan budak tu. Yang kedua, senyum. Tak ada manusia yang sentiasa manis wajah dia dengan senyuman selain pada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Manis dengan senyuman. Nabi satu ketika makan masakan isterinya yang masin. Bila Nabi makan, Nabi panggil isterinya dengan panggilan yang sangat manja. Ya Humaira, wahai pipi kemerah-merahan. Balik nanti buat. Wahai pipi. Tak apa pipi kau ni, aku pun tak tahu. Tak pasan sangat kalau pipi bini dia tu. Tak kisahlah, panggil nama manja. Isteri Nabi pun panggil Nabi macam mana? Ada apa ya Rasulullah? Pangkat Nabi panggilnya. Tapi kita tak payahlah panggil ada apa wahai Major General, tak payahlah. Maksudnya contoh. Maknanya panggil pangkat. Ada apa wahai suamiku? Macam itulah. Buatnya suami kerja kilang. Ada apa wahai operator pengeluaran kau hajar tu? Kan? Panggillah, ada apa wahai suamiku. Jadi Nabi kata, ingat tak masa mula-mula kita kahwin dulu? Kenapa ya Rasulullah? Kan kita makan bersuap. Ingat ya Rasulullah, kau suapkan aku dulu. Tengok akhlak Nabi. Nabi dah tahu masakan tu masin. Nabi boleh suruh isterinya suapkan dia lagi. Dan bila suap, Nabi kunyah macam biasa. Nabi senyum. Nabi tak buat muka masin. Tak ada. Nabi senyum. Nabi kunyah macam biasa. Kemudian Nabi kata, bagi aku pula suapkan kamu. Bila Nabi suap aja, langsung dicapai pinggan dia bawa ke dapur. Ya Allah, masinnya. Cuba kalau kita masakan masin, macam mana? Kau sini kau. Oh, paras rumah. Disuk kawat ni tu. Tahu tak darah tinggi aku apa hari ni? Oh, dia baca darah tinggi lah. Jangan sampai macam tu. Nabi lembut tau, senyum. Nampak. Satu ketika seorang fakir datang, dia hadiahkan buah-buahan kepada Nabi. Ya Rasulullah, sudilah terima buah-buahan ni daripada aku. Nabi ambil, bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan. Senyum, Nabi makan. Dia tanya lagi, kau suka ke Rasulullah? Nabi suap lagi.
Kau suka ke Rasulullah? Nabi suap lagi. Berhampiran dengan mereka berdua ni, ada sekumpulan sahabat pun ada nampak. Biasa Nabi diajak kita makan, hari ni tak diajak ni. Kemudian bila dah habis makan, Nabi makan sampai habis, berlalulah fakir tadi. Gembira sangat hati fakir ni, sebab Nabi makan sampai habis buah dia bagi tu. Dan sahabat-sahabat tadi datang, ya Rasulullah, sampai hati kau tak ajak kami, ya Rasulullah. Biasa kau ajak kami makan sama. Ketahuilah wahai sahabatku, sesungguhnya buah tadi itu masam. Aku takut, aku bimbang kalau aku ajak kau makan sama, kau tak boleh tahan mulut kau. Masamnya buah ni, kecil hati dia nanti. Dan sesungguhnya aku tak sanggup melihat sahabat aku makan buah-buahan yang masam. Nampak? Dalam satu perbuatan, Nabi jaga dua-dua sekali. Nampak? Senyum Nabi. Seorang Arab Badui, dia rentapnya ni kain ni. Dia nak buat daripada benang Najran tu, zerap, bertanda. Merah, kulit Nabi ni cerah juga, nampak bertanda. Nabi marah, kau pahal kau ni baik? Tak ada. Mata zat tu. Nabi senyum, Nabi kata, ambillah. Itu Nabi. Oh ya, akhlak Nabi, jangan cakap memang terbaik. Pernah satu ketika nak solat ni, lepas azan nak solat maghrib, tak silap saya, tiba-tiba terbau bau angin yang kurang menyenangkan. Ada yang terkentut. Semua sahabat dah pandang siapa ambil uduk ni, dia yang kentut ni. Semua tunggu ni, siapa yang bangun ambil uduk ni. Tapi Nabi bertindak awal. Untuk makluman semua, siapa yang rasa-rasa nak makan kambing bersama-sama dengan aku, nak makan daging kambing dengan aku selepas solat maghrib ni, pergi ambil uduk sekarang. Semua pergi ambil uduk, langsung tak tahu siapa. Tengok Nabi. Nabi senyum aja. Pernah satu ketika Nabi duduk, ada seorang sahabat berbadan agak gempal. Dia tengah seronok bercerita dengan sahabat-sahabat yang lain. Dia tak sedar. Dia duduk tu, dia himpit kaki Nabi. Nabi tak sound pun. Kau nak cerita-cerita lain, kau himpit kaki aku. Ni pahal tak? Nabi biarkan dia terus bercerita sebab Nabi tak nak ganggu. Dia punya selera tengah bercerita tu, mood dia tu. Tengok adab Nabi, nampak? Nabi tahan. Dan bila dah habis, tak ada pula Nabi cakap, dah habis. Kau alih kaki kau? Tak. Bila dah habis, perlahan-lahan Nabi tarik kaki Nabi. Itu Nabi. Nabi boleh senyum. Isteri-isteri Nabi. Isteri-isteri Nabi bila melayan Nabi, saya nak gelak dulu lah. Nabi bila pergi rumah isteri dia, Nabi tanya, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah. Sampai rumah isteri satu lagi, dah sampai ke giliran Aisyah? Belum lagi ya Rasulullah. Sampai isteri yang seorang lagi, isteri ni cemburu. Dah sampai ke giliran Aisyah, kau dah datang rumah aku, kau tanya pasal Aisyah pula. Agak macam tu lah. Dia tak jawab lah. Tapi dalam hati katnya, dia hantarnya pinggan tu, pap, berderai. Bila berderai, datanglah anak. Kenapa wahai ibuku? Nabi sambil tersenyum, Nabi kutip bilah-bilah pinggan yang berderai tadi. Nabi sambil kutip, Nabi kata, ketahuilah wahai anak-anakku, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Macam tu punya lembut hati Nabi. Cuba kalau bini kita, bini seorang angkatan tentera, berpangkat tinggi, menghantakkan pinggan, agaknya macam mana? Yang ketua-ketua ni lah, yang prajurit-prajurit tadi tu, pam, pecah, agak-agak macam mana? Kau lain kali, kalau kau nak hentak pinggan tu, baik kau hentak muka aku ni. Wah, macam tu. Tapi Nabi tak macam tu. Nabi boleh sebut, sesungguhnya ibu kamu sedang cemburu. Tu Nabi. Kemudian bersyukur. Nabi ni bersyukur sentiasa. Pernah satu ketika Nabi berada di dalam selimut bersama dengan Aisyah. Wahai Aisyah, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Dah dalam selimut,
Cakap, sudikah kiranya kau izinkan aku untuk bersolat sunat barang seketika? Itu bukan Nabi takut bini tau. Mohon izin tu bukan takut. Itu bahasa puitis. Macam orang lelaki lah, izinkan abang pergi ke medan perang. Bukannya takut bini, memang je nak pergi. Izinkan abang pergi dahulu. Pergilah kau wahai perwiraku. Perwira. Macam itulah akhirnya. So Nabi kata, izinkan aku untuk pergi solat sunat barang seketika. Apa jawab Aisyah? Dengan bahasa yang berbunga juga. Tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersama dengan aku di dalam selimut ini ya Rasulullah. Tapi pergilah kau ya Rasulullah. Macam tu. Balik nanti kita try buat. Wahai isteriku, sudahkah kiranya kau izinkan aku pergi minum kat kedai mamak tu barang segelas dua? Poilah kau memokak macam ini tu. Menyamak tanya-tanya pula. Aduh. Orang perempuan balaslah. Wahai, tidaklah aku lebih gembira kalau kau terus bersamaku di rumah ini wahai suamiku. Tapi pergilah kau. Tapi jangan lama-lama ya. Hatiku rindu. Macam tu. Faham? Jangan main-main. Kadang orang perempuan dia tak layan suami dekat rumah ni, pening kepala tau. Kasar je. Itu yang orang ramai gemar pergi kedai tom yum. Dekat sini susah nak pergi kedai tom yum. Kedai tom yum ni, budak-budak perempuan Thailand tu makai gapo beh. Ya. Lepas tu kita dah pandai pula cakap-cakap pun dah cakap-cakap belah sana pula. Nasi goreng lagi beh. Telur dadah lagi beh. Ais wes lagi beh. Musa. Abe. Hati-hati. Itu sebab layan suami elok. Faham? Betul ni, saya banyak dapat. Ni orang perempuan dengan orang lelaki ni. Orang lelaki paling menderita bab dalam bilik ni. Cakap betul terang ni. Orang lelaki macam minta sedekah. Buat permohonan. Aduh. Orang perempuan kena layan suami. Betul. Benda tu boleh menyebabkan suami ni hilang mood seminggu tau. Faham? Ni ayat penegasan ni. Faham tak? Kadang-kadang suami terpaksa buat permohonan merujuk kepada perkara tersebut di atas. Adalah dengan ini saya memohon agar satu segmen bersamamu dapat dilangsungkan pada malam ini pada jam 9 ke atas sebelum jam 12 malam. Sudilah kiranya pihak puan memberi jawapan dengan segera bagi mengesahkan permohonan ini diterima. Ini bagi memastikan tidak berlaku kecelakaan dan kemudaratan di masa-masa yang akan datang. Jawapan segera daripada pihak puan kami hargai. Kau tahu apa dia minit kat surat tu? Akan dipertimbangkan. Wah, ajar betul. Nabi dah pesan, layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Tapi bukanlah saja-saja kau cari belakang unta. Kalau suami kata on tak on? On. Macam tu, faham? Tapi janganlah cakap tu terang, bagi signal. Pakai kod Morse. Sekarang kan pandai. Sayang, ya. Bini pun jawab terus, okey. Contohlah, aku tak pandai. Aku agak-agak macam tu lah. Pernah satu ketika Nabi lapar betul. Nabi keluar cari makanan. Tersempak dengan Saidina Abu Bakar. Kenapa dengan kau, wahai Abu Bakar? Ya Rasulullah, sesungguhnya aku lapar. Lah, sama dengan aku pun lapar. Kemudian jumpa pula tersempak dengan Saidina Umar. Kau kenapa Umar? Aku lapar Rasulullah. Kami pun lapar. Mari kita. Maka berjalanlah ketiga-tiga pemimpin hebat ni. Jalan-jalan cari makan. Bila dia jalan cari makan, sampailah ke rumah seorang sahabat nama dia Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari, dia pun bagi salam. Assalamualaikum. Bila Abu Ayyub Al-Ansari buka pintu, terkejut dia. Apakah gerangannya ketiga-tiga pemimpin hebat ni datang ke rumah aku? Wahai Abu Ayyub, kami ni lapar. Ada tak makanan kat rumah kau? Ya Rasulullah, yang ada cuma buah tamar dan air masak.
Nabi pun kata Alhamdulillah. Nabi ambil buah tamar tu, Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim, Nabi makan dan Nabi minum. Contoh, Bismillah. Dan Nabi jawab dengan tu, Nabi sambung dengan apa? Alhamdulillah. Dan Nabi sambung dengan ayat wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Setiap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu sebut. Nabi kata, Alhamdulillah malam ni hujan. Alhamdulillah sejuk malam ni. Alhamdulillah dapat tengok Samsul debat depan-depan. Alhamdulillah selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Kan? Selesai kenduri ayah dengan anaknya serentak. Alhamdulillah. Faham? Kenduri pergi umrah sama-sama, jangan sangka buruk. Betul. Sebut Alhamdulillah dapat naik pangkat. Alhamdulillah dapat balik kampung. Sebut nikmat Tuhan, hendaklah kita sebut. Yang ketika Nabi tadi minta izin dengan isterinya keluar daripada selimut tadi, nak pergi solat tu, Aisyah kata pergilah. Kan? Tidaklah aku lebih suka kau berada dalam selimut ni bersama aku, tapi pergilah kau ya Rasulullah. Bila Nabi pergi, tiba-tiba Aisyah terdengar bunyi air mengelegak. Bunyi macam bunyi air mengelegak. Bunyi apa? Bunyi Nabi sedang menangis. Nabi ambil wudhu, Nabi nangis. Nabi solat, Nabi nangis. Nabi sujud, Nabi nangis. Sampai Nabi berdoa, Nabi menangis. Kemudian Aisyah tanya, Ya Rasulullah, kenapa engkau menangis ya Rasulullah? Bukankah kau tidak ada dosa? Nabi kata, maka salahkah aku menangis sebagai tanda syukurku di atas apa yang Allah dah berikan kepada aku. Tuh, Nabi syukur. Kemudian Nabi bersenda gurau. Jangan ingat Nabi ni tak bergurau. Nabi bersenda gurau. Dengan anak cucu baginda Nabi bergurau. Nabi balik anak cucu baginda naik dari kuda Nabi. Nabi jadi kuda tunggangan. Kemudian dia main-mainkan serban di kepala Nabi ni main. Sahabat cakap, kenapalah dia biarkan cucu anak dia mainkan kepala dia tu? Kata sahabat tengok aja. Kemudian bila dah habis main tu, semua berbaris tiba-tiba. Dan Nabi cium dahi seorang demi seorang, seorang demi seorang, seorang demi seorang. Sahabat tu sedih, terharu sebab dia tengok, Ya Rasulullah, aku sendiri tak pernah cium anak aku seperti itu. Nabi kata apa? Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak menyayangi tidak layak untuk disayangi. Kena cium anak kita. Jangan daripada kecil tak cium, tiba-tiba dah tua bangkau baru nak cium. Dah tingkatan 5. Mes ni ayah nak cium dahi kau. Oh, tak dapat. Kan? Lari anak tu. Kalau daripada kecil dah biasa, tak apa. Cium anak-anak kita. Itu pun sunnah Nabi. Kan? Nabi bersenda gurau dengan sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat pernah bergurau macam mana? Makan buah tamar dengan Nabi. Macam kita makan sate dengan kita. Makan sate. Di itu kita letak dekat pinggan kawan kita. Macam dia makan banyak daripada kita. Pernah tak buat? Rupa zaman Nabi dulu dah buat. Dia makan buah tamar, bila Nabi pandang tempat lain ni, dia letak biji buah tamar tu kat pinggan Nabi. Sahabat-sahabat ni letak kat pinggan Nabi. Nabi perasan buah tamar dia punya biji tu makin banyak ni, tapi Nabi biar je makan. Akhirnya sahabat sebut, Ya Rasulullah, banyaknya kau makan ya Rasulullah. Dia bergurau dengan Nabi. Nabi kata apa? Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Dengan biji-biji kalian telan. You pula pinggan dia orang kosong. Tengok. Dia dengan Nabi bergurau tak kasar. Nampak tak? Nabi belum cerita lagi, Nabi bersenda gurau dengan isteri Nabi. Tadi anak, ni sahabat dengan anak isteri Nabi, dengan isteri. Nabi main lumba lari dengan Aisyah. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri Nabi menang. Maknanya nak bagi tahu kita ni kena tolak ansur. Ada time bagi lah perempuan menang. Sampai suatu tahap tu dia je menang. Kita bukan takut isteri. Isteri menakutkan. Bagilah peluang dia menang. Nabi main kejar-kejar dengan isteri Nabi. Kita pun buat dalam rumah, jangan kat luar. Nanti orang nampak, apa hal pula? Nampak la ilaha illallah. Jadi makna bergurau senda.
Nabi dengan isteri Nabi makan bersuap. Kita buat makan bersuap. Nabi kalau minum tu dekat air tu, bercawan tu, Nabi kata, tadi kau minum dekat sini kan? Ni kan di sini, aku pun minum kat sini. Dia ikut bekas bibir isteri dia. Kita cuba buat balik ni. Tadi kau minum kat sini kan? Aku pun minum kat sini. Mak, bau mulut kau, dia kata. Dia tak tahan, bau baeng, dia kata kan. Pasti kau gosok gigi dulu. Apa lagi? Begitu juga Nabi dengan isteri Nabi. Kalau isteri Nabi nak naik kenderaan, Nabi tadah ni peha dengan lutut Nabi ni jadi tangga. Nabi tunduk ni, duduk ni han. Dia lah, isteri dia pijak nak naik tangga, nak naik apa? Nak naik kuda, nak naik unta, naik kenderaan. Kita kalau nak buat tu 1 kilogram bini kita. Jangan main tadah. Ya Allah, apa yang kau makan ni Timah, hoi. Perak patah pula satu hal. Dah masuk hospital kan. Tapi isteri kita dia tak naik unta, tak naik kuda, tak apalah. Kita bagi nenek kita bukakan pintu dia. Romantik. Abang, apa saya sampai 4 pintu bang buka ni? Akulah bergurau salahnya. Apa? Tutup balik pintu. Bergurau. Apa lagi? Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama. Langsung diam. Saya ceramah kat Simpang Renggam, menyaut makcik tu, tak muat besen. Siapa suruh kau pakai besen? Kau jumpa imam masjid, imam nak pinjam bekas mandi jenazah tu, bosan. Kau mandi sama. Imam cakap jangan lama sangat, ada orang meninggal ni, dia kata. Tak, Nabi dengan isteri Nabi mandi bersama dalam bekas yang sama tanpa seurat benang. Isteri Nabi siramkan kat Nabi. Nabi siram balik dekat isteri Nabi. Bila dia siram balik kat Nabi, Nabi kata, cukup wahai isteriku, habis air ini nanti. Macam tu sekali. Kita tak payahlah pakai bokeh. Kita dalam shower pun boleh. Balik kan buat. Jangan tunggu malam ni juga. Balik kan. Assalamualaikum. Senyap nak Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sayup je bunyi tu. Salam dalam bilik air. Mana jadi? Jadi. Kan? Begitu juga Nabi bersedekah. Nabi bersedekah lagi cepat daripada angin yang dikirim. Nabi pernah satu ketika pakai baju baru, sahabat tegur, ya Rasulullah, cantik baju kau Rasulullah. Bagilah kat aku ya Rasulullah. Nabi terus masuk dalam. Nabi tak ada cakap pahala ni baju baru tu. Tak ada. Nabi masuk dalam tukar baju yang kedua. Nabi bagi baju baru tu. Baju yang kedua, sahabat seorang minta, Rasulullah baju tu pun cantik Rasulullah, bagi kat aku. Sebenarnya nak baju Nabi pakai. Nabi masuk pakai baju ketiga, Nabi bagi baju kedua. Sampai baju ketiga seorang ni, cantiknya baju kau Rasulullah. Sekejap, Nabi masuk dalam, pakai baju keempat, Nabi bagi baju ketiga, Nabi tahan, cukup. Jangan minta lagi. Ini sahaja yang aku ada, kata Nabi. Sampai macam tu sekali. Cuba orang perempuan, baru dapat satu telekung baru, Siti Kalilah. Siti Kalilah. Saya tak nak sebut jenama yang tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Kita pakai telekung tu cantik kan kawan. Cantiknya telekung kau, bagilah kat aku. Ni nampak. Kita tak nak bagi. Itu cakap tadi Nabi sedekah, Nabi bagi. Nak kata Nabi miskin, memang betul Nabi hidup sederhana, tapi Nabi tak miskin. Sebab boleh kata hampir setiap hari dalam hayat Nabi, Nabi bantu orang yang susah. Sampai satu ketika Nabi dah tak ada apa-apa. Nabi tak ada nak bagi apa-apa. Fakir tu minta dengan Nabi. Nabi kata apa? Kau pergi kat rumah hujung sana, ada seorang perempuan di sana. Kau khabarkan Rasulullah hantar kau ke sana. Rumah siapa? Rumah Fatimah, anak dia. Sedih Fatimah bila orang tu datang minta. Dia tahu bila Rasulullah hantar ke rumah dia, maknanya Rasulullah dah tak ada apa nak bagi dah. Sampai tahap tu Nabi kita. Kita bagi pun tak ada sampai tahap menyusahkan diri kita, betul tak? Tu belum cerita lagi. Nabi berjumpa dengan seorang perempuan tua. Seorang perempuan tua yang buta, maki hamun Nabi setiap hari. Allahu Akbar. Maki hamun, sahabat nak melotong-lotong tubuh dah. Nabi kata, jangan, sabar. Nabi lalu buat tak tahu je perempuan tua ni cakap macam-macam. Nabi ajar kita, orang kutuk kita, jangan respon. Pedulikanlah. Sakit jiwa buat apa?
Tiba-tiba satu hari Nabi lalu tengok makcik itu tak ada. Mana makcik itu? Padan muka dia Rasulullah. Dia dah sakit dah. Padan muka dia. Dia terbaring tak boleh bangun. Jangan, tak baik. Nabi boleh pergi pula suapkan dia makan. Setelah Nabi wafat, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada isterinya, kepada anak anda Sayyidina Abu Bakar kan isteri Nabi, Aisyah. Wahai Aisyah, cuba kau gambarkan, khabarkan ke aku apa amalan yang biasa Rasulullah buat masa hidup yang kau ingat. Dia ceritalah yang ni. Termasuklah pergi suapkan makanan pada orang tua tu. Maka Sayyidina Abu Bakar pun cuba nak buat macam mana Nabi buat. Dia pun pergi jumpa makcik tua ni. Dia ambilnya roti. You know what I mean by roti? Orang Sarawak sebut sebagai bread. Roti tu dia cecah air bagi lembut, kemudian dia suap dekat makcik itu dengan penuh kelembutan, habis lembutnya tu. Bila suap je, masuk dalam mulut orang tua tu, cuy, dikeluarkan balik. Dia kata, mana pergi orang yang selalu suapkan aku? Dia suapkan aku lagi lembut daripada engkau. Menangis Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar sebut, sesungguhnya orang yang menyuapkan kamu itu telah wafat. Itulah dia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menjerit perempuan tu sedih, tak sangka orang dia maki hamun setiap hari dulu itu yang suapkan dia dulu. Langsung dia menangis dan dia memeluk Islam. Bayangkan. Nabi macam mana Sayyidina Abu Bakar tak nangis dengan tahap kena maki hari-hari dengan makcik itu, dia boleh suap lagi lembut lagi. Cuba kalau kita diberi peluang menyuap orang yang maki hamun kita setiap hari, bagaimanakah kaedah suapan kita? Tolong cerita sikit. Agak kalau pakai sudu tu diradak pakai tokak tu, rak ambil kau mampu agak macam tu lah kan. Tak, Nabi tak macam tu. Nabi ni pemaaf. Nabi kena baling batu, Nabi maaf. Maaf itu pun sunnah. Tidak ada perbuatan yang paling mulia di sisi Allah. Dua perkara ni paling susah nak buat tapi mulia di sisi Allah, iaitu minta maaf dan memaafkan. Itu kita susah nak buat. Nabi memaafkan, kita pun memaafkan. Apa lagi? Silaturahim. Jaga silaturahim. Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan dosa memutuskan silaturahim. Sabar, Nabi pun sabar. Jaga solat, Nabi jaga solat. Solat jemaah, sehingga kan Nabi kata, pernah satu ketika Nabi bercita-cita tapi Nabi tak buat. Kalau ikutkan hati aku, kata Nabi, nak aku pergi bakar rumah orang yang tak pergi sembahyang jemaah. Cuma Nabi tak buat. Kalau Nabi buat jadi sunnah. Nah, imam pergi bakar rumah orang, tak ada kerja lain. Satu-satu rumah dibakarnya. Imam lambat sampai masjid dan rumah imam pula kena bakar. Tapi nak beritahu penegasan, sembahyang berjemaah. Nabi Muhammad juga menunjukkan kasih sayang. Nabi suruh sayang kepada anak-anak yatim. Kita pun kena sayang anak-anak yatim. Masalahnya anak yatim kebanyakannya yatim pada bulan puasa saja. Tiba-tiba orang buat majlis berbuka puasa dengan anak yatim. Paling kuat raya lah, lepas tu hilang, dah tak yatim dah budak tu. Kan? Begitu juga Nabi suci dan bersih dan sebagainya. Cuma sebagai penutup sikit lagi, digambarkan, cuba kita baca khutbah terakhir Nabi tu. Nabi ada beritahu. Dalam tu kita tengok, kita dah buat ke belum pesan Nabi? Dalam khutbah terakhir Nabi. Kita boleh download dekat dalam Google, cari khutbah terakhir Nabi. Apa Nabi pesan? Satu Nabi pesan. Dan dikatakan selepas masa tu Nabi dah tak larat dah, Nabi dah tak sihat. Masa tu Nabi memang dah uzur sangat. Dan waktu Nabi baca tu, selepas Nabi baca khutbah, ada yang berpandangan, pada pandangan menyatakan 3 ke 6 bulan lepas tu Nabi wafat. Ada pandangan menyatakan antara 6 bulan ke 2 tahun Nabi wafat. Selepas itu, ketika nak wafat ni, Allah hantar malaikat maut. Allah pesan, wahai malaikat maut, kau nak pergi jumpa kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, wangi-wangi. Dan kau bagi salam, kalau dia bagi kau masuk, kau masuk. Dia tak bagi kau masuk, jangan kau masuk. Macam tu sekali. Kita tak dapat macam tu dah tuan-tuan. Tiba-tiba dah depan muka dah sampai dah. Bila sampai tu dia bagi salam, maka Fatimah memberitahu kepada ayahandanya yang sedang terbaring,
Wahai ayahandaku, tidak pernah kulihat lelaki itu mukanya agak tegas, pakaiannya cantik, tapi tidak pernah kulihat susuknya agak gagah. Kemudian Nabi senyum dengan lemah. Nabi kata, ketahuilah. Nabi dah tak sihat. Nabi cakap, ketahuilah wahai anak andaku, itulah dia yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, yang akan mengurangkan jumlah jemaah atas muka bumi. Itulah dia malaikat maut. Sedih betul Fatimah dah dengar, maknanya dia tahu masa ayahnya semakin hampir. Dia pun panggillah dia masuk. Nabi suruh panggil masuk. Masuk malaikat maut. Nabi tanya soalan pertama, Jibril mana? Jibril tak datang ke? Jibril dah menyuruh saya siap. Tak sanggup nak tengok Nabi nak kena cabut nyawa. Tapi sebab Nabi sebut Jibril mana, muncul Jibril. Aku di sini wahai Muhammad. Wahai Jibril, kau tak nak kehiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, kau jangan risau. Ni malaikat dengan bidadari tengah menghias syurga untuk engkau ni, nak tunggu kau sampai ni. Segala puji bagi Allah, Maha Suci Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke apa-apa yang boleh kau hiburkan hati aku ni? Wahai Muhammad, malaikat dengan bidadari semua berbaris ni, jalan menuju syurga ni sebab nak sambut kau datang ni. Maha Suci Allah. Segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Tak ada ke berita lain boleh kau hiburkan hati aku? Akhirnya Jibril kata, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah umat lain boleh masuk ke dalam syurga. Barulah Nabi tersenyum. Nabi kata, Alhamdulillah. Dan Nabi pun panggil, wahai malaikat maut, rapatlah kepada aku, cabutlah nyawaku. Waktu cabut, bayangkan Nabi ingat umat dia, Nabi ingat umat dia. Dengan saat-saat akhir itu ingat lagi. Waktu cabut nyawa Nabi, ya Allah sakitnya ya Allah, Nabi kata. Bayangkan Nabi kekasih Allah, tak ada dosa, cabut nyawa sakit. Ikan pula kita, kan? Waktu cabut nyawa Nabi, ya Allah sakitnya, dan Nabi sebut apa? Macam manalah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Fikir lagi umat dia. Masa tu Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umatku itu, kau bagilah ke aku, biar aku tanggung semua ya Allah. Tapi jangan kau bagi umat aku sakit macam ni ya Allah. Nabi minta tanggungkan untuk umat dia. Itu sebab dikatakan, waktu kita mati besok, cabut nyawa, memang sakit. Ada pandangan menyatakan sakit tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 saja, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk kita. Tapi sakit tetap sakit. Digambarkan nanti bila dicabut nyawa, semua dah kena cabut nyawa, tinggal malaikat-malaikat pun kena cabut nyawa. Sebelum nak kiamat ni, Allah suruh cabut nyawa semua ni. Sudahnya tinggal malaikat maut je. Malaikat maut bertanya, ya Allah, siapa lagi ya Allah? Sekarang kau cabut nyawa kau sendiri. Bila malaikat maut cabut nyawa dia sendiri, ya Allah sakitnya, boleh tahu. Sebab malaikat maut kata, kalau aku tahu begini sakitnya, tentu di atas dunia dulu, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, aku akan lebih lembut lagi. Sebab dia ingat dah lembut, dah tak cukup lembut lagi, sakit. Itu sebabnya tuan-tuan sekalian. Macam itulah gambaran kasih sayang Nabi dekat kita. Maka tak patut sangatlah kalau kita tak sayang Nabi. Itu sebab di awal tadi saya bacakan hadis, belum sempurna keimanan kita selagi mana kita tidak mengasihi Nabi melebihi daripada anak-anak, ibu bapa dan manusia selain. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham signal-signal tu. Ya. Signal-signal maknanya ceramah ni perlu diakhirkan. Kalau ada bergalih-galih tempat duduk untuk kenyap lurus, kejap kaki, tegak kenyap tu kan, dan menumbuk-numbuk lutut tu, saya faham lah maksudnya. Tapi insyaAllah kita akan sambung di lain masa. Cuma pengajarannya, ingat jangan lupa 2 password tu. Selawat pada Nabi banyak-banyak, dan kedua, hidupkan sunnah Nabi, insyaAllah. Tak dapat buat semua, jangan tinggal semua. Contoh besok hari Khamis, puasa. Kalau tak dapat Isnin Khamis, buat hari Isnin. Nabi paling suka puasa hari Isnin. Sebab apa? Sebab hari kelahiran Nabi hari Isnin. Orang perempuan tak dapat buat Isnin Khamis, buat Isnin. Hari Khamis banyak kerja sampai malam.
Puasa Isnin aja. Kan? Jadi insya-Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, rasanya cukup sekadar itu. Bak kata orang sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Cantik dipandang rumah penghulu, kayu terukir dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung, hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak penganjur pada hari ini menjemput, rasa nak junjung.